Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah seperti biasa untuk video kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5, unit 3 adab, iaitu yang bertajuk bijak berkomunikasi. Mesti ramai yang tahu tentang berkomunikasi ni kan. Mestilah melibatkan percakapan kita, lisan kita. Itulah komunikasi. Jadi, mari kita tengok apakah yang akan kita pelajari untuk video kali ini. Mari kita lihat dahulu apakah pengertian komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Maksudnya perbuatan yang komunikasi ni adalah kita adakan hubungan. Lebih kepada macam kita bercakap, kita berborak, kita menunjukkan tingkah laku kita. Sama ada secara langsung, maksudnya secara bersemuka ataupun melalui perantaraan. Perantaraan tak kisahlah, melalui surat, melalui telefon ataupun melalui media sosial, itu adalah komunikasi. Okey. Baiklah, kita lihat pula dalil tentang komunikasi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Riwayat Al-Bukhari. Okey, mari kita tengok apakah maksud hadis ini. Ianya bermaksud Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Maksudnya macam mana? Dia menunjukkan tingkah laku lisannya, perbuatannya, lisannya, percakapannya dengan perkara-perkara yang baik. Contohnya, apabila kita nak mulakan komunikasi kita, kita akan mulakan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ucapkan kepada dia. Dan kemudian dia juga mengucapkan salam kepada kita, menjawab salam balik kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu adalah salah satu permulaan komunikasi yang baik dalam antara umat Islam. Dan yang dimaksudkan dalam hadis ini juga ialah dengan tangannya. Maksudnya tangan ialah perbuatan kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita, apa yang kita berkomunikasi dengan orang lain itu, kita memberi kebaikan kepada dia, kita memberi kesejahteraan kepada dia. Itu adalah komunikasi yang paling terbaik. Okay, kita lihat pula hukum tentang komunikasi. Ada hukum rupanya? Ada. Semua perkara tentang Islam, tentang akhlak tingkah laku Islam mesti ada hukumnya. Okey, mari kita lihat apakah hukum komunikasi. Berkomunikasi adalah harus hukum dia. Adalah harus maksudnya apa? Dibolehkan dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa. Seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Contohnya kalau kita tengok di media sosial, banyak perkara-perkara seperti kita mencela dia itu, kita mengumpat orang tu. Kalau macam kita tengah-tengah berborak di chat kan, kita akan mengumpat, kita kata mengata ke orang ni, kita menghina orang ni. Itu adalah komunikasi yang haram hukum dia. Tetapi jika komunikasi itu kita lakukan dengan kebaikan, maka hukumnya adalah harus dibolehkan dengan komunikasi. Okey, baiklah kita teruskan pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, sebelum itu kena ingat ya, komunikasi ini juga melibatkan pergaulan antara lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Baik, tapi kena ingat tolong jaga batasan dalam pergaulan kita. Jangan melebih-lebih. Okey, kita kena jaga kita punya imej Islam dan batasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, baiklah, kita nak teruskan pembelajaran kita. Baik, ini adalah tentang bagaimana cara untuk kita mengamalkan adab berkomunikasi
Okey, kita lihat poin yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Macam saya telah terangkan tadi, kita nak mulakan perbualan kita, kita utamakanlah dan dahulukanlah dengan salam dahulu, dengan lafaz ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ucapkan salam kepada orang yang kita ingin berkomunikasi. Dengan itu ia lebih berkat. Baik, yang keduanya ialah memilih kata-kata yang baik. Jadinya elakkanlah perkataan, kata-kata yang boleh menyakiti orang yang ingin kita berkomunikasi, orang yang ingin kita berborak. Ianya boleh menyebabkan salah seorang itu terasa hati. Okey, yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Baiklah, dalam kita nak berkomunikasi dengan orang lain, dengan pihak lain, sama ada di media sosial, bersemuka ataupun dengan kepelbagaian yang lain, kita sopan dan lemah lembut ketika berkomunikasi. Okey, ianya boleh menarik minat orang lain untuk sama-sama berkomunikasi dengan kita. Dan yang keempat ialah berkomunikasi mengikut keperluan. Jadinya kita ini bila ingin melakukan perbualan tu, kita buatlah apabila perlu saja. Kita nak berkomunikasi dengan orang lain apabila perlu saja. Kalau tidak ada keperluan, hanya untuk saja-saja, jadi benda itu boleh menyebabkan kita ni berlebihan dalam berkomunikasi. Dan yang seterusnya ialah memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Ketika orang lain bercakap, kita tumpukan perhatian kepada dia. Janganlah masa dia tengah bercakap, kita buat perkara-perkara lain seperti bermain telefon, tengok pada perkara lain, tengok pada hal-hal yang lain. Kita seolah tidak menghiraukan, mengedahkan apa yang orang itu sedang bercakap dengan kita. Okey. Yang seterusnya ialah tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Ketika kita berkomunikasi, elakkan daripada kita ingin ada niat nak menipu, ada niat untuk berbohong, dan kita macam seolah-olah nak menyakitkan hati dia. Lisan kita menyakitkan hati dia. Elakkan perkara-perkara yang begini, ya, sebab ia boleh menyimpang daripada adab berkomunikasi. Baiklah, yang seterusnya. Okey, apabila kita mengamalkan adab komunikasi ini, pastinya untuk diri kita, untuk individu, yang pertama kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ini melaksanakan, mengamalkan akhlak, tingkah laku, perbuatan kita dengan amat baik sekali ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang keduanya ialah disenangi orang sekeliling. Apabila kita menjaga hubungan dengan orang lain, kita tak menyakitkan hati orang lain, kita menjaga sungguh-sungguh hubungan ketika berkomunikasi, pastinya kita akan disenangi orang lain untuk sama-sama berkomunikasi dengan kita. Okey. Baik, yang seterusnya, mengeratkan silaturahim. Pastinya apabila kita, sama juga poin yang kedua tadi, pastinya bila kita ini menjaga hubungan kita dengan orang lain, ianya akan mengukuhkan lagi serta mengeratkan lagi silaturahim antara kita, khususnya untuk umat Islam. Okey, baiklah. Kita lihat okey, pada perbualan ni sebenarnya ada kepentingan beradab tu. Okey, kita lihat pada perbualan ini, hakim, apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Okay, kita tengok. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat termasuklah: pertama, memupuk sifat hormat menghormati, dan yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Ini sudah saya terangkan sebentar tadi, kan? Okey, baiklah, ini ya. Komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini idola kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bagaimanakah cara Rasulullah berkomunikasi? Yang pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Elakkan. Apabila kita berborak, kita melakukan perbualan antara sahabat-sahabat kita, elakkan untuk kita ni menipu dalam kita punya percakapan semata-mata untuk membuat orang lain ketawa. Tak boleh. Kalau boleh, cakaplah benar. Jangan elakkan daripada mengumpat, elakkan diri daripada
sengaja nak mencerca orang lain, nak menghina orang lain semata-mata untuk membuatkan orang lain ketawa. Tak boleh, jangan kita buat. Dan yang seterusnya, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Macam saya terangkan tadi, kita menggunakan bahasa yang paling terbaik, elakkan daripada menghina, mencerca dan mencarut. Okey, elakkan. Yang seterusnya, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Contoh kalau macam orang tu dia ada masalah pendengaran ataupun dia kurang dengar, kita bercakap itu pastikan jelas. Tak perlulah kita terjerit-jerit, tapi sekadar untuk bagi jelas kita punya suara itu, jelas kita punya perkataan itu, supaya orang lain tu dapat mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau orang tu tak dengar, kita ulanglah balik. Tak ada masalah. Okey. Cuma janganlah kita terjerit-jerit seolah-olah orang tu berada di jauh kan. Okey. Baiklah, yang seterusnya, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Maksudnya kita sederhana sahaja. Kalau kita nak bercakap dengan sahabat-sahabat kita, kalau macam perlu untuk kita bercakap hal itu, kita cakap. Kalau tak perlu, jangan kita buat-buat tahu, nanti takut berlebih-lebihan pula. Kalau kita tak tahu, kita diam saja. Kalau kita tahu dan kita ingin nak mulakan percakapan, silakan, tak ada masalah. Cuma jangan berlebih-lebihan. Takut nanti yang lebih-lebih itu, itulah boleh menyimpang daripada perkara yang sebenar. Silat-silat kita menipu, kita menokok nambah dari percakapan kita tu. Benda itu tak betul pun kita sengaja ceritakan. Okey, itu boleh menyebabkan hukumnya menjadi haram. Asal komunikasi itu harus, tetapi setelah kita menipu, ianya menjadi haram. Okey. Kepentingan kepada negara. Kepentingan kepada negara. Mengamalkan adab komunikasi. Yang pertamanya, dapat memelihara kedamaian negara. Sama juga individu, bila kita ni menjaga adab komunikasi, mula dengan individu, kemudian masyarakat, seterusnya negara. Okey. Dan yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Apabila rakyat dalam negara itu mengamalkan adab komunikasi, selesalah rakyat, selesalah hidup dekat dalam negara tu. Okey. Baiklah, rasanya itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk pembelajaran video kali ini. Moganya ia memberi manfaat kepada semua. Baiklah, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.